Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok kereta apa yang paling bahaya sekali dekat atas jalan. Jangan terus MyV dulu tau. Jadi kereta yang paling bahaya ni maknanya memang tak selamat lah kalau kita bawa dia. Jadi sama ada saiz dia memang kecil, ataupun body dia memang tak kukuh, ataupun design dia memang ada problem. Jadi langgar sikit dah meletup. Sebenarnya agak susah juga saya nak research pasal kereta paling bahaya ni, sebab dia banyak kaedah sebenarnya untuk test kereta ni selamat ke tidak. Salah satu test yang paling diterima dipanggil sebagai NCAP, ataupun nama penuh dia New Car Assessment Program. Kalau untuk kereta dekat Malaysia ni, kita tak guna full NCAP, tapi kita guna ASEAN NCAP. Jadi test dia sama, tapi speed tu kurang sikit. Kalau dekat Europe sana, kereta pun memang laju-laju. Lepas tu kalau dekat autobahn tu tak ada speed limit. Jadi nak lulus NCAP ni lagi susah lah. Jadi kalau korang tengok dekat brosur kereta baru tu ada berapa star tu, most likely itu adalah rating untuk ASEAN NCAP. Tapi masalahnya dekat real world, kereta yang paling banyak percentage occupant dia mati bila accident tu lain dengan kereta yang dapat 0 NCAP rating ni. Jadi itu yang susah nak cakap kereta mana yang paling tak selamat ni. Jadi untuk kategori kereta yang dapat 0 NCAP rating, kiranya mengikut test ni, kereta ni lah yang paling tak selamat adalah Maruti Suzuki Espresso. Kereta ni dijual di market India. Jadi untuk yang entry level, kereta ni ada satu je airbag untuk pemandu. Penumpang pandai-pandai sendirilah. Kalau korang nak tahu, Maruti ni asalnya government India yang punya. Dan pada tahun 2003, Suzuki beli company ni. Jadilah nama dia sekarang Maruti Suzuki. Kiranya orang marah sikit lah dekat Maruti Suzuki ni sebab kereta dia tak selamat. Walaupun company ni kira macam car manufacturer yang utama lah dekat sana. Memang ada lagi company lain macam Mahindra dengan Tata, tapi Maruti Suzuki ni lah manufacturer yang paling besar. Kata bos dia, memang dia orang terpaksa juga cut cost somewhere sebab nak bagi kereta tu harga dia murah. Katanya kalau kereta tu harga dia lagi tinggi daripada tu, orang akan pilih untuk beli motor. Jadi lagi bahaya nanti. Korang setuju tak dengan statement yang macam ni? Cuma masalahnya kalau kereta tu dibuat untuk ekspor ke tempat lain, banyak pula safety feature dia. Kalau untuk domestic market, dia buat kereta tu ngam-ngam ikut regulation Indian government saja supaya kereta tu boleh register atas jalan. Tapi bila hantar pergi crash test dekat NCAP je, terus fail. Satu lagi kereta yang dapat 0 NCAP rating ni adalah Renault Zoe. Dekat Malaysia memang ada kereta ni. Kereta Renault Zoe ni sebenarnya adalah kereta full elektrik. Jadi walaupun ada dekat Malaysia, kereta ni tak banyak lah. Kalau ikutkan, kereta ni dapat 5 star untuk test NCAP pada tahun 2013 dulu. Tapi bila test balik model dia yang baru, boleh pula dapat 0 star rating. Dan 0 star rating ni disebabkan bila study test dummy yang ada dalam kereta tu masa crash test, memang kalaulah kata dummy tu manusia tu tak boleh survive sebab injury dia terlalu teruk. Dashboard dia pun kata NCAP boleh jadi bahaya kepada passenger dekat dalam. Jadi ini mungkin kesilapan dari segi design lah. Dan masalah yang satu lagi adalah bila kena side impact, kepala driver tu kena betul-betul dekat pole tu. Jadi memang severe lah injury dekat kepala. Maknanya kereta ni kalau frontal collision pun tak cukup kuat, kalau side impact pun tak cukup kuat. Mungkin juga sebab kereta ni kecil je dan dia memang tak direka untuk bawa laju dekat atas highway. Setakat untuk jalan dalam bandar, nak menghadap traffic jam, okey lah. Lagipun kereta ni kereta elektrik kan. Lagi-lagi kalau dekat Malaysia, kita pun belum cukup confident untuk balik kampung jauh-jauh naik kereta elektrik. Kalau pergi kerja, balik kerja, lepas tu malam cas dekat rumah, okey lah lagi. Soalan untuk anda, pernah tak nampak Renault Zoe ni atas jalan? Baik, kereta ketiga pula yang paling bahaya kali ni, bukan kita nak tengok dia punya NCAP rating, tapi kereta ni dikenali sebagai kereta yang paling kecil di dunia dan nama dia adalah Peel P50. Kereta ni dia sangat kecil tau. Masa dia orang jual dulu, memang dia cakap boleh naik seorang dengan masuk shopping bag satu. Itu je. Pintu dia pun ada belah kiri je dan lampu depan dia ada satu je dekat tengah-tengah. Yang menjadikan kereta ni bahaya sebenarnya adalah sebabnya kereta ni dia memang road legal. Maknanya boleh jalan dekat atas jalan raya, ada road tax, ada insurans dan sebagainya. Dan kalau dekat UK, sebab kereta ni dikira sebagai kenderaan yang ada enjin, dia tak boleh lalu atas laluan basikal. Maknanya nak kena lalu atas jalan raya juga. Tayar dia pula ada 3 je, 2 dekat depan, 1 dekat belakang. Dah macam kartun pun ada. Yang bestnya, walaupun nampak macam kereta ni kereta lama, diorang masih buat lagi kereta ni dan kita boleh beli lagi sekarang ni. Siap boleh pilih nak beli EV atau yang guna enjin biasa.
Tapi mahal jugalah, dalam 80,000 macam tu. Enjin dia kecil je, hanya guna enjin 50cc dan power dia tak sampai 4 horsepower. So motor Y-Suku tu lagi besar lah enjin dia dari kereta ni. Kalau korang pernah tengok Top Gear dulu, Jeremy Clarkson pernah review kereta ni. Siap boleh bawa naik dalam lift dekat office dia. Tapi bila dia duduk atas jalan besar tu, memang ngeri lah. Mainly sebab saiz dia tu kecil sangat. Kalau terlanggar pokok pun sakit juga saya rasa. Sebab kita macam duduk dalam penjara yang kecil. Kalau motosikal tu boleh lagi nak elak ke, nak lompat keluar ke. Tapi kalau kereta ni memang tak selamat. Tapi sebab dia comel, ada je orang yang beli kereta ni buat collector item. Saya rasa diorang pun tak berani lah nak naik atas highway pakai kereta ni. Baik, kereta seterusnya yang boleh dikategorikan sebagai kereta paling bahaya di dunia, kemungkinan besar anda dah tahu dah kereta apa. Kalau korang pernah tengok cerita Back to the Future, ada satu kereta yang sangat popular yang diorang guna untuk travel in time tu, iaitu DeLorean DMC-12. Kereta ni memang sangat popular sebab masuk dalam movie ni. Tapi kalau korang perasan, DMC ni company apa sebenarnya? Kemungkinan besar kalau bukan sebab movie ni, kita tak tahu pun apa dia DMC ni kan. Jadi kalau ikutkan, company DMC ni masa dia buat DeLorean tu, diorang masih lagi belajar lah, masih lagi baru dalam dunia otomotif ni. Dan pada masa tu pun, diorang lebih kepada nak design kereta yang rupa dia futuristik, tapi bab safety memang kurang. Contohnya cuba tengok pintu kereta ni, memang sangat futuristik, orang panggil sebagai gullwing doors. Tapi masalahnya pintu macam ni, kalau berlaku rollover, kereta tu terbalik, memang passenger akan terperangkap dekat dalam tu, tak boleh buka. Memang betul, ada lagi kereta lain yang guna gullwing door ni, contohnya macam SLS AMG. Tapi kereta SLS ni, dia ada ejector untuk pintu tu kalau kata kereta tu terbalik. Tapi DeLorean ni tak ada pun. Jadi memang menakutkan lah kalau naik kereta ni. Cuma itulah, kereta ni sangat popular disebabkan cerita Back to the Future tadi. Owner yang pakai DeLorean ni pun sebenarnya banyak komplain pasal build quality dia yang banyak problem dan drive pun tak berapa syok. Jadi orang yang ada kereta ni memang sebab dia orang betul-betul minat lah dengan cerita Back to the Future. Korang pernah nampak tak kereta ni dekat Malaysia? Cuba komen dekat bawah kalau pernah nampak. Baik, kereta yang kelima, kereta paling bahaya di dunia, satu kereta yang popular juga tapi popular sebab lain, adalah kereta Pontiac Fiero. Kenapa popular? Sebab kereta ni lah yang dalam Fast and Furious tu, dia pergi angkasa lepas. Rupanya kereta ni dekat bumi pun tak selamat. Yang peliknya, kereta ni masa buat crash test, dia lulus je. Cuma masalah dia, kereta Pontiac Fiero ni banyak kes yang berlaku yang mana tiba-tiba je dia terbakar. Dalam masa 5 tahun kereta ni ada dalam market, ada 260 kes berlaku kebakaran yang tiba-tiba macam ni. Tak ke bahaya tu? Kita tengah drive relax-relax nak balik kampung kan, tiba-tiba kereta tu terbakar. Tak ke panik semua orang? Ada yang kata kereta ni design dia tak betul, tangki coolant dia salah letak, dan ada juga yang kata minyak dia ni bocor. Jadi ini antara sebab yang paling kerap lah orang kata macam mana api tu boleh berebak. Memang bahaya. Jadi kalau korang minat dengan konten yang macam ni, memang bahaya kalau tak subscribe. Jadi jemput subscribe dan jemput tonton banyak lagi video-video menarik dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.